dari Padang Astaka SMK Datuk Kamarudin, Batu Purau, Perak, Darul Ridwan, kami bawakan kepada saudara secara langsung bicara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baru kita dengar orang Batu Purau dan juga orang Kubu Gajah. Malam ini satu sejarah kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Kamarudin sempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun. Saya ucapkan tahniah di atas inisiatif terutamanya Yang Berhormat Pak Lang Hasbullah kerana menganjurkan forum perdana yang begitu besar artinya kepada kita dan seluruh umat Islam. Dan pada malam ini kita dipertemukan untuk membincangkan satu tajuk yang cukup baik berkaitan dengan ilmu, iman dan amal. Dan kita dipertemukan dengan tokoh yang tidak asing lagi. Saya nak perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi bertanya mereka dalam Facebook Forum Perdana Ehwal Islam, dia kata isu Datuk Dr. Asri dan Ustaz Kazim, Datuk Kazim ni dah selesai, dah settle belum? Dah lama settle dah. Malam ini mereka berada di pentas di Astaka SMK Datuk Kamarudin Batu Purau. Saya perkenalkan paling hampir dengan saya Saibus Samaha, Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin ataupun Dr. Mazhar, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Baik Datuk ya. Alhamdulillah. Dan di sebelah sudah pun settle Ustaz Datuk Haji Muhammad Kazim alias Al-Hafiz, pendakwah dan juga pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah ataupun kita sebut sebagai Duka. Sekarang ini sudah tidak berduka lagi. Datuk, terima kasih hadir. Jangan umum tak nak berdakwah hari itu, sedih saya. Saya tak nak malam ni Datuk umum pula begitu. Kerja dakwah perlu diteruskan Datuk. Salam sikit dengan Datuk Asri tu. Saya dulu. Gitu. Sabar dengan abang pula tu. Panel yang ketiga yang tidak asing lagi kita pertemukan pada malam ini, Ustaz Datuk Haji Muhammad Najmuddin alias Al-Hafiz, seorang pendakwah yang tidak asing lagi. Salam dengan abang. Alhamdulillah. Ini hebatnya forum kita pada malam ini. Di atas pentas ada 3 orang Perak, kena sebut tu. Satu je orang Pulau Pinang, tak apa. Kita disatukan pada malam ini atas tajuk ilmu, iman dan amal. Dan bajunya pula Masya Allah tuan-tuan, hijau sikit punya comel ni. Bukan diatur pun pakat-pakat inilah. Saya rasa ada sebabnya. Sempena dengan baru-baru ni, bukan apa Dr. Asri kena mulakan ni. Kalau kita tengok baru-baru ini, apabila enactment jenayah syariah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Kelantan, seluruh umat Islam memberikan sokongan. Yang saya paling terharu, air mata hampir menitis apabila ketua pembangkangnya daripada UMNO, saya sebutlah pada malam ini untuk kepentingan umat Islam, dia kata saya sokong hudud bukan kerana saya UMNO tetapi kerana ia hukum Allah. Tuan-tuan, saya baca statement ini, air mata hampir gugur. Inilah seruan perpaduan yang kita inginkan selama ini atas tajuk ilmu, iman dan amal. Minta Dr. Mazhar kupaskan sikit. Dr. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengungsi yang dikasihi, saya bangga hari ini 2 ahli panel, yang satu di bawah Pak Lang, 3 beradik daripada satu family. Hebat orang Batu Purau ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya teringat kepada bagaimana Al-Imam Al-Bukhari menyusun Sahih Al-Bukhari. Bila kita selalu sebut kitab Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari ada banyak kitab-kitab di dalamnya. Kitab yang pertama dia susun, dia letak ialah kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kitab yang kedua dia letak Kitabul Iman, kitab iman. Kitab yang ketiga dia letak Kitabul Ilm, kitab ilmu. Kitab yang keempat barulah wudu dan seterusnya. Maksudnya di dalam kehidupan ini
perkara yang pertama manusia kena buat ialah mengambil dahulu wahyu. Yani kita kena belajar dulu firman Allah, qala Rasul. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, al-ilm qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabatu hum ahlu irfan. Mal ilmu nasbuka lil khilafi baina ar-rasuli wa baina ra'yi fulan. Ilmu itu qala Allah, qala Rasul, yakni ilmu agama. Dan apa yang disebut oleh sahabat Nabi, mereka adalah ahlul irfan, ahlul pengetahuan. Bukan ilmu apa yang nasbuka lil khilafi safahatan, yang menyebabkan engkau berbalah di antara Rasul dan dan pandangan manusia yang lain, dan pandangan simpulan. Ilmu qala Allah, qala Rasul. Daripada qala Allah dan qala Rasul datangnya iman. Beriman kepada qala Allah, beriman kepada qala Rasul. Untuk nak beriman kena patah balik, kena mengaji qala Allah, qala Rasul, kena mengaji ilmu balik. Dan sebab itu Quran kata qala alladziina utul ilma wal iman. Berkata orang yang diberi ilmu dan iman. Sebab itu saya selalu tertarik dengan Imam Malik rahimahullah. Apabila dia ditanya tentang bagaimana nak beramal. Satu orang tanya kepada Imam Malik rahimahullah, kata kepada Imam Malik, dia nak memulakan ihram di dalam umrah ataupun haji. Dia tanya Imam Malik, di mana patut saya mulakan ihram saya ni? Kata Imam Malik, min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi berihramlah di Zulhulaifah. Orang ni dia kurang puas hati. Dia kata Zulhulaifah masa tu tak ada apa. Biasa dia tempat Zulhulaifah ni. Dia kata aku nak ihram di Masjid Nabi. Sebab Masjid Nabi ni ada kubur Nabi, Masjid Nabi, Zulhulaifah kosong, tak ada apa. Imam Malik kata jangan, akhsha an tusibaka fitnah. Aku bimbang nanti ditimpa kepadamu fitnah. Orang ni kata, ai fitnah. Fitnah apa wahai imam? Aku bukan nak mengurangkan, aku nak menambah bagi lebih baik. Daripada mula di Zulhulaifah, lebih baik mula di Masjid Nabi. Kerana Masjid Nabi banyak fadilatnya. Tengok jawapan Imam Malik tentang ilmu. Imam Malik kata, ay fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni sami'tu Allah azza wa jalla yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Imam Malik, apa lagi fitnah yang lebih besar apabila engkau menganggap, engkau berpendapat bahawa engkau boleh mendatangkan satu amalan yang mana engkau itu lebih daripada Nabi SAW. Dan Nabi itu kurang daripada engkau. Kerana kau bercadang nak buat yang lebih baik daripadanya. Sedangkan aku mendengar Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, berjaga-jaga orang yang menyanggahi urusan Rasul, nanti ditimpa kepadanya fitnah atau ditimpa kepadanya azab yang pedih. Maksudnya, nak beramal bukan saja semangat. Bukan saja semangat nak beramal, iman nak beramal, tapi mesti ada ilmu tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk. Kita beralih kepada Datuk Duka pula, Datuk Kazim. Dah sukalah cakap duka tu. Kalau boleh Datuk, ya, Datuk Nasri dah sebutkan tadi pentingnya ilmu, Datuk, ya. Dan kalau boleh kita nak sambungkan lagi, Datuk Kazim, ya. Dalam soal ini, ya, bukan saja ilmu yang penting, tetapi yang diikuti yang seterusnya, ya, dengan amalnya, imannya dan seterusnya. Tak kira apa akan jadi kalau ada ilmu tanpa amal ataupun tak ada pula imannya. Ustaz Gadim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketiga-tiga benda ini adalah sangat penting. Iman, ilmu dan amal. Tiga benda ni tuan-tuan tak boleh pisah. Kalau kita pisah satu-satu, tuan-tuan tak pun ambil satu je, orang bahasa Batu Kura ni doktor dia sebut huru hara nama dia. Dia tak boleh ambil iman. Mu ada iman tapi mu tak ada amal, tak jadi. Mu ada amalan tapi tak ada ilmu pun tak jadi juga. Mu ada ilmu tapi tak beramal pun tak jadi juga.
Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, kata orang. Ilmu ini ada, amalan ini ada, tapi tuan-tuan, ilmu ada tapi tidak beramal, macam pokok tanpa buah. Sebab itulah gabungan tiga-tiga perkara ini disebut berkali-kali dalam Quran. Allah Ta'ala sebut amanu dengan wa'amilus salihat berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Digabungkan. Disebut lagi dalam ayat yang lain, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa-siapa yang beriman, siapa-siapa yang melakukan amal saleh, sama ada dia orang laki-laki atau dia orang perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, menunjukkan bahawa tuan-tuan, iman, ilmu dan amal adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Persoalan kita sekarang tuan-tuan, bagaimana dengan iman kita? Ada orang yang mengaku saya beriman pada Allah, la ilaha illallah, dia mengucap Muhammadur Rasulullah, tetapi pada hakikatnya kadang-kadang dia meletakkan Allah jauh daripada dia. Allah ni jauh pada dia. Jauh sungguh tuan-tuan. Semayang tidak, dibuktikan dengan amalan tidak, dibuktikan dengan hatta membaca Al-Quran pun tidak tuan-tuan. Tetapi ada orang yang mengaku beriman pada Allah. Semangat dia, macam doktor sebutkan tadi. Semangat sungguh dia. Tetapi tuan-tuan, tidak disertakan dengan ilmu untuk beramal. Oh, semangat sungguhlah, maklum nak semayang. Semayang subuh lah, pukul 4 dia buat dah tuan-tuan. Orang tanya maklum, Pak Sepon semayang pukul 4 ni, subuh pukul 6 maklum. Dia kata, lah tak boleh kan, dia kata. Tu hak buat awal, hak buat subuh 2 rakaat ni, dia jadi 8. Maknanya buat 8 dah subuh tahu, kata. Pak siapa buat 8 makna subuh kan 2, dia kata oh lagi banyak pahala. Ni jenis ni tuan-tuan, jenis tidak ada ilmu. Sebab itu bila kita ada iman, kita tambahkan dia dengan ilmu kita. Bila kita ada ilmu, tambahkan dengan iman kita, dan pembuktiannya datang dengan amalan-amalan kita. InsyaAllah bila ada iman, bila ada ilmu, bila ada amal, maka kuatlah kekuatan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Kazim. Kita nampaknya malam ini ada sedikit gangguan teknikal sikit Datuk Ram. Mungkin kita nak berehat seketika. Ya, kita minta penonton bertenang pada malam ini. Ya, ini perkara biasa berlaku ni. Ya, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami Forum Perdana Ehwal Islam selepas ini, insya-Allah. Ya. Kita sambungkan bicara warna terbaik secara langsung dibawakan oleh Jakim dan RTM dengan kerjasama pejabat Adun Kubu Gajah Perak Darul Ridwan. Baik, kita sambung lagi bicara warna tertajuk Ilmu, Iman dan Amal dengan Datuk Najibudin daripada Pejabat Menteri Besar Perak. Kalau boleh Datuk, kita sambung sedikit tanda-tanda ini. Bila kita bercakap tentang ilmu, iman dan amal ini, bagaimana kita nak tengok orang-orang yang dapat hidayah ini, Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dapat sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Bumi Batu Kurau, tempat kelahiran kami. Alhamdulillah dirakamkan ataupun disiarkan secara langsung di Batu Kurau. Syukur Alhamdulillah. Tadi banyak orang kecewa sebab hanya mendengar suara Ustaz Kazim, tapi gambarnya tidak ada. Tapi abang jangan ganti insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ada 3 tanda kalau kita nak menjadi ataupun kita mendapat hidayah Allah. Yang pertamanya, seseorang itu mudah melakukan amal ibadat. Mudah. Dia nak datang dengan ceramah mudah, nak baca Quran mudah, nak menuntut ilmu mudah, nak sembahyang berjemaah mudah, nak bangun malam mudah. Itu tanda mereka mendapat hidayah daripada Allah SWT, hasil daripada iman, ilmu, amal tadi. Yang keduanya, mereka dipelihara oleh Allah SWT daripada melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Memang keinginan kita untuk melakukan kejahatan itu ada. Tetapi oleh kerana mereka mendapat pimpinan dan hidayah Allah SWT, mereka terpelihara daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, dan mereka selamat daripada kejahatan tersebut. Kerana apa? Kerana Allah sayang mereka. Dan yang ketiganya, tanda seseorang itu mendapat hidayah Allah SWT, mereka yang merasai akan kekerdilan diri, kelemahan diri, yang merasakan bahawa mereka lemah. Apabila mereka merasakan mereka lemah, mereka tidak mengatakan bahawa orang lain salah.
Mereka mengatakan bahawa mereka salah. Apabila mereka salah, mereka lemah, mereka akan menjadi orang yang sentiasa menuntut ilmu, belajar dan sebagainya, menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sewenang-wenangnya menyalahkan orang lain, mengatakan orang lain tak betul. Kenapa? Sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya, dia merasakan kehinaan pada dirinya. Insya-Allah, kalau dia rasa dia hina, dia rasa dia lemah, bermakna dia telah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Malam ni ketiga-tiga Datuk semua dah bercakap dah. Saya yang bertaraf anak pada malam ni. 3 Datuk belaka. Ya, kita nak dengar pula suara penonton di bawah pada malam ini untuk kongsikan soalan ataupun pandangan dengan kita. Saya dah nampak di bawah tu ada. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa tu? Nama saya Nur Asmi bin Yusuf. Dari Kubu Gajah ke Batu Kurau? Berasal dari kampung Pondok Queen, Batu Kurau. Alhamdulillah. Ya. Merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Datuk Seri Kamarudin. Alhamdulillah. Jadi saya berdiri di sini untuk menanyakan soalan Sila. kepada ahli panel. Ya. Soalan saya berbunyi begini. Apakah pandangan Ustaz mengenai mereka-mereka yang ada ilmu dan bercakap pandai tentang hukum hakam, tetapi kita melihat perbuatan ataupun gerak lakunya tidak selari dengan apa yang dipelajari. Ya. Bak kata pepatah, cakap tak serupa bikinlah, orang Batu Kurau kata. Ya. Jadi mohon penjelasan ahli panel ataupun pencerahan untuk soalan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oleh kerana soalan tu daripada penduduk Batu Kurau, yang jawabnya kena daripada Batu Kurau juga. Datuk Kazim, sila jawab. Baik, alhamdulillah. Jadi kena jawab dalam bahasa Batu Kurau kan? Gitu kan. Kak ni kalau jawab dalam bahasa lain dia mau tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, at-ta'muruna nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu ni duk suruh orang buat baik, tapi kamu ni lupa dengan apa hak kamu ni? Kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Sebab tu tuan-tuan, kita ibadah binafsik. Nabi sebut, orang sebut pada kita, kita mulakan tuan-tuan. Mulakan daripada diri kita dulu. Disuruh berdakwah kepada siapa? Kepada orang yang hampir-hampir dengan kita, dengan keluarga kita. Nabi pesan kepada kita, peringatan yang terbaik ialah kita mulakan daripada keluarga kita yang terapat dengan kita. Yang kedua tuan-tuan, kita mulakan dengan diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang manusia, dia lupa. Dia lupa dengan apa yang dia cakap, dia lupa dengan apa yang dia ada. Tetapi dia tidak membuat. Dia hanya pandai menyuruh, tetapi dia tidak pandai melakukannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana pula kita yang orang bawah ni? Kita orang biasa ni duk dengar demo ni pandai bercakap. Oh, demo ni hebat bercakap, tapi demo tak buat. Tak apalah tuan-tuan, ambillah kata-kata orang. Kita jangan tengoklah siapa yang bercakap. Kita tengok sudah apa benda yang dia cakap. Kalau benda yang dia cakap tu betul, untuk menjadi pengajaran pada kita, kita ambil lah. Kalau cakapan dia tu tak betul, kita terus ambil lah, masuk kanan keluar kiri lah. Ini letak kepada kita tuan-tuan. Yang pertama sekali soalan abang tadi, jom kita beramal, walaupun sedikit. Sikit tuan-tuan, bila kita buat itu dalam keadaan kita mempunyai ilmu tentang Allah, kita mempunyai ilmu tentang Allah, lama-lama dia akan menjadi barakah tuan-tuan. Sebab itu bila kita ada ilmu, kita amalkan, insya-Allah kita akan mendapat ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang akan mendatang. Walaupun sedikit amalan kita, pelan-pelan tuan-tuan, dia akan naik. Jangan tunggu masa, jangan tunggu tertentu masa. Ada orang yang nak menunggu tua baru nak buat ibadat. Bila mu nak semayang, dia kata tunggu tua lah. Tua ni tak langgat, kata orang betul. Jangan tunggu sampai tua. Jangan tunggu, adakah kamu nak menunggu Dajjal baru datang ibadat kamu? Jangan, Dajjal itu ialah pendusta besar. Adakah kamu nak menunggu sampai kiamat? Sedangkan kiamat bukan masa lagi untuk beribadah. Adakah kita nak menunggu waktu kita sakit baru kita nak buat ibadat? Sedangkan sakit itu melemahkan segala-galanya.
Adakah kita nak menunggu mati baru kita nak buat ibadat? Mati bukan lagi tempat berbuat ibadat. Tuan-tuan, apabila kita ada ilmu, apabila kita ada iman, apabila kita ada amal, tak kiralah tuan-tuan, apabila kita ada 3 benda ini, kehendaknya ialah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Di dalam kita nak mencapai takwa, nak menjadi takwa kepada Allah, bukan senang tuan-tuan. Dia ada cabaran. Sebab itu kena sabar, kena kuat, kena ada kekuatan. Kalau susah sedikit, sabar. Biar susah sedikit, kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Kazim. Tadi dalam Facebook saya baca malam ni dia kata Datuk Kazim tak menyanyi ke? Maka terubah rindu bila Datuk Kazim menyanyi tadi. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam selepas ini. Kerana terus setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Padang Astaka SMK Datuk Kamardin Batu Kurau, Perak. Kita sedang membicarakan tajuk ilmu, iman dan amal bersama dengan 3 tokoh yang tidak asing lagi kepada kita. Dan forum ini dianjurkan oleh pejabat Adun Batu Gajah, Perak dan dibawakan oleh JAKIM dan RTM. Kalau boleh kita fokuskan 3 beradik pada malam ini, penganjurnya, iaitu Yang Berhormat Pak Lang Hasbullah. Tengok muka dia sikit. Dan tengok pula dengan Datuk Najmuddin. Ini abang dia, abang kadir tu Datuk. Adik ya? Abang sulung dia. Yang Cak Kazim ni adik bongsu dia. Yang ketiga-tiga ni paling comel Datuk Kazim lah malam ni. Baik. Ya. Penonton telah bersedia di bawah. Silakan soalan, sila. Sila. Saya tengok penonton dah bersedia je kat bawah tu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Dan saya rasa amat bersyukur dan mewakili Puteri Jubli Emas malam ini untuk sekolah Datuk Kamarudin Batu Kurau. Dan namanya jadinya kakak 50 tahun seiring dengan sekolah Datuk Kamarudin Batu Kurau. Okey, di sini persoalannya digembar-gemburkan. Okey, namanya Puan Zuraida binti Muhammad. Ya, Puan Zuraida. Berasal dari Kampung Repuh, Batu Kurau. Baik. Jadi persoalannya sekarang yang nak diajukan, sekarang kita digembar-gemburkan dengan perjuangan ISA, iaitu Islamic State. Okey, mereka mendakwa perjuangan mereka adalah jihad. Okey, tetapi perjuangan mereka ini bertentangan dengan agama Islam sebenarnya. Persoalannya sekarang, adakah mereka ini kekurangan ilmu atau salah pelajari ilmu yang diamalkan? Itu persoalannya. Sila pencerahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Datuk Dr. Mazhar kena jawab ni Datuk ya. Nama Islamic State tu dah comel dah. Tapi yang terpengaruh itu yang telah menyebabkan nama itu menjadi hari ini sebutan, dan di kalangan barat ni itu yang dimomok-momokkan. Datuk sila. Terima kasih pengurusi dan juga yang bertanya. Saya tadi pengurusi kata tak ulas lagi hudud ni. Saya sebagai orang Islam, saya ingat semua kita kena sokong enactment jenayah syariah hudud. Cumanya kalau tanya pandangan saya, sebelum saya nak masuk soalan tu, ruang untuk diberikan pandangan balas terhadap enactment itu, untuk diberikan pembaikian masih ada. Boleh dibuat untuk kemaskinikan. Pada dasarnya kita sokong. Begitu juga balik kepada persoalan ni, hasrat untuk mewujudkan Islamic State ataupun negara yang mengamalkan agama. Tak ada siapa bangkang. Tetapi masalahnya ialah apakah yang diamalkan sebagai agama itu benar-benar suruhan agama. Saya buat satu contoh. Ini sekarang Malaysia kita banyak cakap.
tentang indeks syariah, tentang maqasidus syara' atau maqasidus syariah, tentang tujuan syariah, the higher purpose of syariah of rulings, tujuan tertinggi syariah. Kita lihat macam ISIS, ambillah contoh. Dia jihad. Nabi kata tujuan jihad li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk menjadikan kalimah Allah itu yang paling tinggi. Tetapi adakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka telah meninggikan kalimah Allah, ataupun tindakan-tindakan itu telah merendahkan kalimah Allah? Sebab itu ini masalah orang Islam. Apabila dia lihat kepada kulit benda amalan itu, dia fikir kalau jihad mesti tumpah darah, mesti bom orang, mesti ada orang yang mati. Padahal itu bukan tujuan jihad. Tujuan jihad tegakkan kalimah Allah. Sebab itu Nabi SAW suruh elakkan bunuh wanita, bunuh pendeta, bunuh kanak-kanak, bunuh orang yang tak terlibat di dalam medan jihad. Sebab itu maka apabila anak-anak muda sebahagian ada semangat, tetapi tidak ada ilmu, tidak tahu tentang tujuan agama, tidak tahu tentang maqasidus syara'. Kenapa Tuhan suruh ni? Dia ingat Tuhan suruh pergi mati ke? Tak. Untuk angkat nama Allah, untuk angkat nama Islam. Yang dibuat tu angkat nama Islam ataupun tidak. Banyak benda-benda ni kita nak kena semak di dalam istilah-istilah yang menggunakan Islam. Saya buat contoh yang lain, selalu saya buat contoh yang sama. Bila kita sebut bangunan Islam, terbayang pada orang ada kubahnya, nak masuk ada tulis ayat Qurannya. Itu yang bayangan kita, tapi tak. Kita tak terbayang bagaimana pengurusan yang baik, bagaimana kaunter yang sambut tetamu dengan baik. Itu lebih Islamik. Sekalipun mungkin dia tak kopiah, dia tak lepas atas kepala dia. Kerana kita selalu memikirkan kulit, kita tidak memikirkan intipati, the essence of religion. Kita tidak memikirkan intipati agama, tujuan agama. Dan kerana inilah maka kita tengok penggunaan nama. Arab tak panggil ISIS ni, Arab panggil, dia tak panggil IS, dia panggil Daesh. Sebab tu dia orang tak mengguna. Daesh ni lah bahasa Arab, nampak buruk maknanya. Dia daulah Islamiah tu. Sebab itu maka kita kembali kepada memahami tujuan agama. Jika tidak, kita akan terbabit dengan perkara-perkara yang kita sangka agama, padahal ia tidak disuruh oleh agama. Terima kasih Dato' Asri. Saya nak baca Facebook yang dihantar oleh penonton kita ini. Kalau boleh daripada minggu masa ke-37 minit. Sebab dia tuju khas pada Ustaz Kazim. Masa kita ada masalah teknikal tadi, orang marah kat kameraman. Dia kata kenapa fokus kat penonton aja. Kenapa Ustaz Kazim tengah berceramah tak tunjuk muka dia. Nak tunjuk macam mana pentas dia gelap. Kalau Ustaz Kazim ni tunjuk muka yang tadi, saya tak tahulah huduhnya Ustaz Kazim malam ini. Tadi baru je saya puji kat dia dah. Baik, dia kata daripada Raji Hasan, minit ke-37. Assalamualaikum Ustaz Kazim. Macam mana hendak beri kesedaran kepada seseorang yang ibadahnya Alhamdulillah, tetapi selalu mengutuk, mengherdik dan memaki hamun jika ada yang tak kena pada dia? Terima kasih. Oh Ustaz, apa tu? Takkan adik suruh abang jawab kot? Adik jawab dulu, itu abang kita bagi soalan lain pula. Sila. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat bahawa setiap sesuatu tu ada tanda. Ada tanda nak hujan, ada tanda bukan boleh terus hujan. Nak salib pun ada tanda. Duk mengandung 9 bulan, dia bukan rasa, bukan keluar budak. Dia baru keluar budak. Mana ada, mesti ada tanda nak salib. Mana ada tu keluar, orang perak kata nampak bahaung lah. Kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah kita. Bila kita ada iman, ada tanda orang beriman. La yu'minu ahadukum. Ada tandanya, tidak beriman kamu. Allah, Nabi sebut dalam hadisnya. Disebutkan kepada kita tanda-tanda orang beriman itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis-hadis. Siapa-siapa yang beriman pada Allah, siapa-siapa yang beriman pada hari kiamat, falyaqul khaira. Hendaklah bercakap yang baik-baik. Itu adalah sifat daripada kesempurnaan orang yang beriman. Sebab itu jangan maki-maki. Jangan maki-maki, ni ada Facebook maki. Maki-muku balahmu. Ini yang kita tak nak, tuan-tuan. Saya ambil kesempatan di sini. Jangan maki-maki. Sebab tu saya dengan Ustaz Mazhar, Dr. Mazhar tak ada gaduh.
Kami boleh minum sekali, makan sekali, mayang pun sekali. Nak tunjukkan bahawa kita ada iman, kita ada ilmu dan kita ada amalan kita. Tapi kalau kita ada ilmu, kita ada iman, kita ada amal, hidup gaduh aja macam mana? Kalau perbezaan pendapat tak dapat kita elak. Lidah dengan mulut gigi pun gigit, sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula kita semua? Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Letak. Tapi sekarang tuan-tuan, orang menjadikan medan Facebook sebagai medan nak mentam. Medan Facebook, medan Instagram, medan Twitter untuk buat perkataan-perkataan yang lahir daripada mulut kita adalah cerminan daripada iman kita. Kalau kita beriman pada Allah, kalau kita ada ilmu kepada Allah, dan kalau kita beramal dengan amalan saleh, perkara yang paling kita kena jaga apa dia? Amsik alaika lisanaka. Jaga-jaga, tahan lidah kamu atas apa yang kita katakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Kazim. Saya nak baca satu lagi Facebook yang dihantar kepada kami ni. Daripada Syafi Iman, minit yang ke-17. Ini kepada Datuk Najibudin Melaklah. Soalan dia sangat bagus. Dia kata ilmu itu asas. Jika tiada asas, bangunan boleh roboh dilanda angin taufan, walaupun dihias cantik. Ilmu yang bermanfaat membuahkan takwa. Takwa lebih kuat dari angin taufan. Orang bertakwa mengenal matlamat hidup. Lihatlah mereka yang bermanfaat di muka bumi ini. Mereka beribadah, hidup untuk ibadah secara tuntas, ilmu, iman, amal, mengajak memuhasabah diri dan mengenal kehidupan akhirat. Ini kita minta apa tu Datuk Najmi jawab pula. Silakan. Jadi soalan yang Facebook yang pertama, abang hormat adik, abang bagi kat adik jawab. Ya, abang pula jawab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebenarnya iman adalah satu anugerah Allah kepada kita yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tak dapat diwarisi, doktor ya. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Dr. Mazhar nyanyi sikit boleh ya? Ya, antara suara Datuk Kazim dengan Datuk Najmudin, ya. Datuk Kazim punya suara. Okay. Doktor tak balik Terengganu nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, iman adalah satu anugerah Allah kepada kita, tuan-tuan. Dia tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Syarat untuk beramal mesti ada ilmu. Sebab itu syaitan cukup takut seorang alim yang sedang tidur daripada 1000 orang ahli ibadat yang sedang beramal ibadat tapi tidak berilmu. Syaitan cukup takut walaupun orang alim itu sedang tidur. Kenapa? Kalau orang alim itu terjaga daripada tidur, dia boleh membetulkan 1000 orang buat amal ibadat tapi tidak ada ilmu. Kita tidak mahu menjadi seorang yang beramal ibadat tidak ada ilmu, bagaikan pokok yang tidak ada buah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu peristiwa berlaku sebelum Nabi SAW 500 tahun beribadat, siang malam beribadat, tak ada kerja lain beribadat. Akhirnya dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia berbangga dengan para malaikat. Dia berkata kepada para malaikat, aku masuk syurga ini kerana ibadat aku selama 500 tahun. Lalu diberitahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa manusia itu dimasukkan dalam syurga? Allah menjawab, kerana rahmat dan belas kasihan aku. Tetapi dia berkata, wahai Allah, dia berkata dia masuk syurga kerana amal ibadatnya selama 500 tahun. Lalu dibicara semula amal ibadat selama 500 tahun itu, tuan-tuan. Ditimbang amal ibadat cuma seberat sebiji mata daripada seluruh badannya. Lalu Allah Ta'ala perintah
manusia tersebut keluar daripada syurga sebab tak layak nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menangis orang yang masuk syurga tadi tuan-tuan, kerana dikeluarkan daripada syurga. Bertanya dia kepada Allah, kenapa aku keluarkan daripada syurga walaupun aku dah beribadat selama 500 tahun. Allah Taala kata, ibadat kamu walaupun 500 tahun tetapi terlalu ringan. Kamu tak layak masuk syurga aku, kata Allah. Tetapi kamu masuk syurga aku kerana rahmat dan belas ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalah diri kita sebelum kita menyalahkan orang lain dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk Najmuddin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semakin jelas pada malam ni atas tajuk ilmu, iman dan amal. Kita akan sambung lagi tajuk ini, dan mungkin selepas ini kita minta Dr. Mazhar pula untuk kupas lebih lanjut. Kadang-kadang kita tengok gabungan tiga perkataan ini sangat-sangat cantik, tetapi kenapa masih ada umat Islam yang sesat ini? Datuk Mazhar, ya, kejap lagi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini. Gabungan ini sangat-sangat cantik, tetapi ada juga manusia yang sesat dalam pencariannya. Silakan. Terima kasih Mengusi. Manusia kalau betul-betul dia cari Tuhan, dia akan jumpa Tuhan. Man jahada fina lanahdiyanahu subulana. Siapa yang berjihad pada jalan kami, kami akan tunjuk dia. Jadi kalau dia tak jumpa jalan Tuhan, setelah dia mencari Tuhan dengan dakwaan dia mencari Tuhan, pertama mungkin dia tidak benar-benar mencari Tuhan. Kedua, mungkinlah di tempat dia tu tak ada siapa yang menyampaikan ajaran Tuhan. Katakanlah dia duduk di mana, di tengah hutan Afrika mana ke, tak ada siapa sampai pada dia, di Amazon ke mana. Macam mana orang ni tak dapat Islam ni? Allah Subhanahu wa taala telah beri janji dia tentang ini. Allah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab sehingga kami hantar rasul. Siapa yang tak temui petunjuk, tak ada orang boleh ajar ajaran yang betul, Tuhan tak akan hukum dia. Ini janji Tuhan. Tapi masalah yang telah jumpa ni, yang telah jumpa petunjuk ni, telah diberikan ajaran yang betul, tetapi dia menolak ajaran yang betul, ataupun apa yang dia sangkakan betul itu sebenarnya tidak betul. Ini kita kena jaga juga. Kerana sebahagian orang mendakwa ilmu, tapi ia bukan ilmu. Berapa banyak dalam sejarah kemanusiaan cerita-cerita tentang Nabi, ia bukan daripada Nabi. Cerita-cerita di dalam yang dikaitkan dengan Tuhan, ia bukan daripada Tuhan. Dulu orang Melayu ada cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. Sampai orang Melayu terpengaruh, baca buku, buat cerita kartun Sulaiman dan sang kancil. Maha suci Allah Ta'ala menghantar Nabi Sulaiman untuk menjadi mainan dengan sang kancil. Tapi jadi mainan dalam masyarakat Melayu. Sebab yang disangkakan Nabi Sulaiman itu bukan Nabi Sulaiman yang sebenar. Demikian orang ambil jampi-jampi Nabi Yusuf alaihissalam. Kononnya ini jampi Nabi Yusuf naik penyeri muka. Sebenarnya ia bukan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sebab itu kita kena senantiasa unzur inna hadzal ilm dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya kata Muhammad ibn Sirin, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kamu kena tengok daripada siapa kamu mengambil ilmu kamu. Jadi bila nak ambil ilmu, kena pastikan keabsahan ilmu. Kerana ilmu yang sahih mendatangkan iman yang betul. Maka sebab itu kita tak boleh. Hari ini banyak sangat dalam Facebook lah, dalam apa, semua orang main forward, kita ambil. Kemudian kita amalkan. Kadang-kadang tak ada alasan. Saya sehari yang lepas ada orang tanya, kenapa Nabi ni pergi Isra Mi'raj, tengok wanita dia dok kena seksa, digantung kaki dia, digantung rambut dia. Saya kata itu bukan hadis yang sahih. Itu bukan daripada Nabi. Banyak hadis-hadis ni macam nak budi kaum wanita je. Sekarang mungkin mereka hadis ni kaum lelaki. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Kena tanya ahlul hadis, yang mana hadis yang benar, yang mana hadis yang bukan yang benar. Baik, terima kasih Datuk Asri. Ini boleh sebut buli perempuan tadi. Ini ada satu soalan Facebook ini. Masa kita ada masalah teknikal dia.
40 minit lalu Siti Omer. Ini dia kata 40 minit ni, kalau saya bercakap 40 minit, dia kata awak kameraman tu gatai sangat ambil gambar penonton. Lebih-lebih lagi penonton perempuan. Aku nak tengok Ustaz Kazim lah, dia kata. Itu cerita dia tak ikut tadi Ustaz. Apa tu dah? Itu tu. Soalan satu lagi, Rehan Nur, 43 minit. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Ada seorang hamba Allah, ni lelaki. Solatnya tak tinggal, puasa wajib, puasa sunat semua buat. Tetapi tanggungjawab pada isteri diabaikan. Tidak mahu berjemaah di masjid. Dengan alasan orang masjid semuanya, bukannya semuanya betul. Seolah-olah ibadatnya cukup sempurna. Tanya Ustaz Kazim tu Ustaz. Silakan. Sekarang ni fokus kamera muka Datuk Kazim. Silakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor satu, kita kena jaga iman supaya jangan terbatal. Kena belajar apa dia perkara yang membatalkan iman. Yang kedua, seperti mana doktor sebutkan tadi tentang ilmu. Belajar sungguh-sungguh daripada orang yang bersungguh-sungguh, daripada mursyidnya, supaya kita tidak menjadi sesat. Yang keduanya dengan amalan. Dan seperti mana kata Datuk Kapten tadi, jangan merasakan bahawa kita ini adalah orang yang paling baik amalan dia, dengan bongkaknya, dengan sombongnya. Jangan tuan-tuan. Jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan. Kita adalah manusia biasa, sama saja tuan-tuan. Di sini kita lihat, saya merayu pada tuan-tuan, seperti mana kata Dr. Mazhar tadi, janganlah ambil ilmu daripada benda yang bukan-bukan, daripada Facebook, maklumat, bukan setakat ilmu. Berita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang orang fasik membawa berita kepada kamu, siasat. Saya tidak ada akaun Twitter, tapi orang kata saya ada Twitter. Saya tidak ada Instagram, tapi orang kata Instagram dikutuk habis-habisan kerana Twitter palsu. Jadi ini kita tak nak. Jadi saya tidak mahu berlakunya kerosakan amalan kita dengan menganggap kita yang paling hebat dan orang lain tidak hebat. Tuan-tuan, sebab itu saya seperti mana kata Dr. Ridwan tadi, kita umat Islam menyokong hukum pelaksanaan hudud. Kita sokong enactment ini dibentangkan. Dan wajib kepada kita beriman. Kerana apa? Kerana dia adalah perintah Allah. Dan kita tidak pernah bantah pun selama ini. Alhamdulillah, ini berkat penyatuan. Yang kedua tuan-tuan, mari kita bekerja sama. Daripada sini kita boleh buktikan bahawa Islam ini menggalakkan dan menyuruh kita bekerja sama. Kerana apa? Kerana kita adalah orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Hendaklah kita adalah orang beriman. Sebab kita adalah orang beriman, inilah kita disuruh bersaudara. Dan yang ketiganya tuan-tuan, kalau kita bermusuh, jangan lama-lama. Jadikan titik pertemuan ini sebagai satu titik untuk memulakan kebaikan. Begitulah yang saya buat dengan Dr. Mazhar. Kami tidak pernah bergaduh dan sebagainya. Kami buat malah hari ini kita boleh duduk bersama, bercakap bersama, berbincang bersama. Begitulah yang kita nak kepada rakyat Malaysia khususnya. Mari kita bekerja sama demi menjaga iman. Kerana kita ada ilmu dan kerana kita ingin menjaga amalan kita. Saya mengambil kesempatan untuk saya umumkan di sini tuan-tuan. Mungkin ramai yang menunggu saya di luar apa keputusan saya. Saya dengan ini Dr. Ridwan mengumumkan bahawa saya menarik diri daripada menjadi ahli panel Forum Perdana Ehwal Islam TV1 dan juga rancangan-rancangan di dalam TV, melainkan yang telah dirakam atau yang telah pun disign kontrak seperti Kalau Dah Jodoh. Saya rasa ini adalah penampilan terakhir saya sebagai seorang ahli panel forum. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada JAKIM RTM, pada semua sahabat-sahabat dan semua yang menyokong saya. Dan saya menarik diri sebagai ahli panel forum perdana. Tetapi ceramah-ceramah biasa diteruskan seperti biasa. Cuma saya tidak lagi muncul dalam kaca-kaca TV, melainkan untuk rancangan Kalau Dah Jodoh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Datuk Kazim sedih dengarnya? Tak apalah, kita minta abang ni jawab sikit atas tajuk ilmu iman dan amal ni. Silakan. Abang ada. Abang akan pujuk insya-Allah. Insya-Allah abang akan pujuk. Abang sulung. Ya. Yeah. Insya-Allah. Penutupnya Datuk. Penutupnya insya-Allah tidak ada cara lain untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, melainkan dengan adanya ilmu. Nak bahagia di dunia dengan ilmu, nak bahagia di hari akhirat dengan ilmu, nak bahagia kedua-duanya dengan ilmu. InsyaAllah, saya iklan sikit boleh doktor? Ya. Malam besok saya berada di Taman Tasik Raut Pahang, dan 21 saya berada di Sepeda Lengar Pagoh.
jadi orang Paguh, orang Raub, sama-sama besok kita berjumpa dalam rancangan Forum Perdana dan Ceramah Perdana. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri nak saru juga ke? Jangan, saya sedih. Saya nak pergi sembang Ustaz Kazim. Saya menutup 1 minit itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tautkan hati kita. Dalam musim orang Islam sepakat menyokong enakmen jenayah Kelantan ni, orang Islam hendaklah bersepakat juga untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Baik, terima kasih Datuk. Dan saya amat-amat mengharapkan Datuk Kazim kena fikir balik putusan itu. Lepas ni Datuk, kalau Datuk tak ada, sunyilah pentas Forum Perdana ni, nyanyi tak ada. Kalau Datuk Najimuddin pitchingnya lari sikit, betul minta maaf, lawak aja. Sudah Datuk minta maaf dah. Begini lah, saya tengok Datuk Kazim sedih tadi. Sebenarnya bukan dia saya sedih. Saya pun sedih juga dalam sekalian. Saya tidak tahu apa tu. Saya harap satu hari nanti saya akan jumpa lagi Datuk Kazim di pentas Forum Perdana. Dan saya kalau tengok pada Facebook ni tadi, semua penonton nakkan kita bersama lagi di pentas-pentas yang akan datang. Datuk kena fikirkan balik. Apa pun saya ucapkan terima kasih Datuk Ansri, terima kasih Datuk Kazim, dan terima kasih Datuk Najimuddin. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berhormat Pak Lang kita, ya, Pak Lang Hasbullah. Saya panggil dia Pak Lang je, dia pun nak panggil Pak Lang. Dia kata tak payahlah panggil YB. Bagus sungguh Pak Lang ni. Bukan puji tapi kena puji. Ya, terima kasih kepada pejabat ADUN Kubu Gajah Perak, dan terima kasih semua yang menjayakan Forum Perdana pada malam ini. Saya sudahi dengan serangkap pantun daripada Siti Fatimah Zahra yang dihantar melalui Facebook ini. Dia kata pagi raya makan ketupat, walaupun raya pun tak raya lagi tak apalah. Pagi raya makan ketupat, cecah bersama si ayam kari. Duduk sebaris, panel berempat, berbaju hijau, segak berseri. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.